Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton sekalian. Dalam hidup ni pernah tak anda terfikir tentang proses pembentukan manusia? Yang kita tahu dulu mak kita mengandung kita, lepas tu kita lahir, betul tak? Mungkin siapa yang masa sekolah dulu ada belajar biologi, adalah belajar pasal proses pembentukan manusia dalam rahim ibu. Sebenarnya cerita tentang kejadian manusia ni dah lama Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mungkin ramai antara kita tak tahu atau tak sedar tentang perkara ni. Jadi dalam video ni kami akan menceritakan tentang kejadian manusia dalam Al-Quran dan hadis. Tapi sebelum tu, kita cerita sikit dulu tentang kejadian manusia mengikut kajian barat. Pada tahun 1940, para ilmuwan barat telah menghasilkan kajian tentang penciptaan manusia. Mereka berkata bahawa manusia terjadi hasil daripada gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Zigot ini kemudiannya membentuk embrio. Kemudian proses ini berterusan sehingga bayi yang ada dalam kandungan ditiupkan roh. Secara penerangannya, peringkat pertama bermula selepas persenyawaan ovum dan sperma pada minggu pertama. Pada hari yang ketujuh, telur disenyawakan itu akan membentuk sebuah kantung yang berisi embrio, iaitu bakal janin dan plasenta. Mula minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut sehingga 65 kali seminit. Mula minggu 6 pula, wajah mula terbentuk dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut dan telinga. Janin mula terbentuk pada minggu ke-7 dan bermula minggu 8, bayi sudah siap untuk berkembang. Tulang mula mengeras dan minggu ke-16, alat kelamin mula terbentuk untuk menentukan jantina bayi itu. Mula minggu ke-30, bulu-bulu rambut mula tumbuh dan tendangan bayi mula ada. Sistem saraf dan pernafasan menjadi makin matang dan akhir sekali air ketumbar mungkin akan pecah pada minggu ke-37. Kemudian lahirlah bayi tersebut selepas 9 bulan dalam kandungan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada suatu saripati, yakni berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Jadi daripada ini kita boleh lihat proses kejadian manusia diceritakan dalam Al-Quran yang usianya jauh lebih lama daripada penemuan ilmu barat. Jadi terbuktilah bahawa kajian-kajian saintifik yang ditemui adalah bersumberkan Al-Quran, iaitu kalamullah. Terbuktilah bahawa Allah Maha Pencipta, Maha Berkuasa, dan Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar.
Dalam hadis juga menceritakan tentang kejadian manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kejadian manusia yang bermaksud daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia yang benar lagi dibenarkan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenar segala tindakannya. Sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Kemudian jadi segumpal darah seperti yang demikian itu 40 hari. Kemudiannya jadi seketul daging seperti yang demikian itu juga 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh kepadanya dan diperintahkan menulis 4 kalimah, iaitu rezekinya, umurnya, amalannya dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan dengan amalan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara neraka melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan pula dengan amalan ahli syurga, maka masuklah ia ke dalamnya. Penjelasan kejadian manusia ini juga disokong oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini keyakinan kita terhadap kebenaran Islam menjadi lebih kuat. Jadi tak perlu kita ragui kebenaran Islam kerana perkara yang berlaku di sekeliling kita dibuktikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nampak? Faham? Nampak tak keindahan dalam Islam ni? Kita bukan jadikan Al-Quran saja sebagai panduan, malah hadis pun diguna pakai. Jadi kalau ada setengah isu tu, kita boleh double confirmkan mana yang betul, mana yang salah betul. Selain daripada proses kejadian manusia, Al-Quran juga menceritakan tentang kekuasaan Allah mencipta manusia. Antaranya ialah cap jari dan reseptor kulit. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya telah mencapai berbilion, namun fakta tentang cap jari manusia sangatlah ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah menyatakan tentang cap jari sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 yang bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurna segala tulang jarinya, yakni tulang yang lebih halus dari yang lain. Daripada surah Al-Qiyamah ini, kita boleh lihat yang Allah SWT Maha berkuasa dan Maha bijaksana. Allah SWT juga boleh menyusun tulang-tulang dan jari kita tanpa ada persamaan langsung dengan orang lain, walaupun di dunia ini terdapat sejumlah berbilion manusia. Untuk masa yang dah lama, manusia telah menganggap bahawa rasa perasaan dan sakit adalah bergantung kepada otak. Walau bagaimanapun, kajian telah mendapati bahawa terdapat reseptor sakit yang hadir dalam kulit. Tanpa reseptor sakit, seseorang tidak akan dapat masa sakit. Isu ini berkait rapat dengan surah An-Nisa ayat 56 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang kafir kepada ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, dalam ayat ni Allah memberitahu bahawa orang-orang yang menolak mesejnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian mereka akan dibakar dan apabila kulit mereka hangus, kulit mereka akan digantikan dengan kulit yang baru supaya mereka dapat merasakan kesakitan. Jadi dalam Al-Quran ni jelaslah bahawa sakit adalah bergantung kepada kulit. Penemuan reseptor sakit pada kulit adalah satu penemuan terkini dalam bidang biologi. Okey, itu sahaja daripada kami. Semoga video ini bermanfaat kepada semua. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.